Assalamualaikum korang. Lama gila tak jumpa korang. Korang sihat tak? Weh, korang tahu tak? Sekarang ni aku ada baca tadi dekat media sosial yang pasal isu Sajat pergi ke Mekah tu. Dia menunaikan umrah. Ya, memanglah dia pergi ke umrah, tapi guys, dia pergi ke umrah berpakaian perempuan guys. Dia lelaki guys, nama dia Muhammad Sajat. Dalam IC pun lelaki. Beranak pun seperti lelaki. Tapi korang tak rasa ke dia tu berdosa besar? Aku tak nak lah menghukum, tapi korang tahu kan Islam kita ni bertentangan dengan LGBT. Korang tahu tak apa tu LGBT? Patah, tahu tak? Kiri? Ahmad, tahu tak LGBT tu apa? LGBT tu adalah sekatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kalau korang nak tahu, gay ni lelaki suka sama lelaki, lesbian pula perempuan suka sama perempuan, and bisexual ni dia boleh main dengan lelaki, dia boleh main dengan perempuan. Lepas tu transgender ni adalah bila kau menukar kemaluan kau daripada perempuan ke lelaki. Dari segi Sajat ni kita tak tahulah yang dia ni dah tukar ke tak dia punya kemaluan. Tapi kalau kita nak ikutkan dia punya perangai, dia punya penampilan dekat Malaysia sekarang ni pun, kita boleh nampak yang dia cuba nak jadi perempuan. Tapi korang tak rasa ke? Korang tak rasa ke benda ni dosa besar? Kalau korang tahu LGBT ni ada lambang orang. Lambang orang, diorang pakai lambang bendera yang berbentuk pelangi. Kalau korang tak tahu, korang tak tahu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sihat-sihat lah. Okay. Aku setuju dengan apa yang aku cakap tau. So dengan Haikal saya maksud LGBT kan. So aku kat sini aku nak cerita sikit pasal faktor menyebabkan berlakunya LGBT dalam Malaysia ni lah. Dia ada banyak faktor, tapi aku ambil 4 lah. Yang pertama, faktor paling penting ialah faktor keluarga. Faktor keluarga ni sebab apa? Ibu bapa ni dia perlu didik anak-anak itu sendiri untuk jadi seseorang. Tapi kalau macam parent yang tak ada masa dengan anak-anak, tak luangkan masa dengan anak-anak, menyebabkan anak-anak ni terasa terabai dan juga kurang didikan ataupun kurang kasih sayang daripada ibu bapa sendiri. So bila kurang kasih sayang ni, anak-anak ni lebih cenderung untuk mencari orang luar ataupun kawan-kawan atau saudara mara yang rapat dengan dia kan, ataupun orang yang luar ni melalui kenalan Facebook, menyebabkan mereka ni berpotensi untuk terpengaruh dengan golongan LGBT. Itu satu faktor menyebabkan berlakunya golongan LGBT dalam keluarga. Faktor yang kedua ni disebabkan oleh kurangnya didikan agama. Kurang didikan agama ni macam orang kata apa, dia mengabaikan agama tu dengan kehidupan. Macam tu. Sebab kebanyakan golongan yang tergolong ataupun penyokong golongan LGBT ni adalah golongan yang kerjaya yang dah orang kata apa, dah ada kerjaya, tetap dah ada kerjaya yang bagus kan. Tapi sebab mereka abaikan kebaikan agama tu sendiri daripada kehidupan mereka. Macam tu lah. Kira macam fahaman sekularisme yang berlaku sekarang ni banyak mempengaruhi masyarakat, menyebabkan kebanyakan masyarakat yang terpengaruh dengan sekularisme ni, mereka susah nak, orang kata apa, mereka tak boleh nak asingkan, tak boleh nak beza mana benda halal, mana benda haram. Macam tu lah. Kemudian yang seterusnya apa ingat kak? Seterusnya ibu bapa juga lah mempunyai peranan. Sebab apa tahu, ibu bapa ni kalau mereka yang tak didik anak-anak dengan ilmu agama yang cukup, menyebabkan mereka ni mudah tergolong dengan golongan macam ni lah. Menyebabkan mereka nak, orang kata apa, nak ambil benda baru.
nak tahu benda baru menyebabkan dia tersalah ikut. Kemudian ni faktor yang menyebabkan jadinya golongan ni. Faktor yang ketiga ialah pengaruh atas sebaya. Kebanyakan atau sebahagian daripada golongan berlakunya LGBT ni disebabkan oleh sekolah jenis sekolah yang sama jantina. Contohnya sekolah yang menempatkan kebanyakan kesemua pelajar adalah lelaki dan perempuan. Contoh boys school and girls school lah, dan disebabkan oleh perasaan ingin berhubungan perasaan tu menyebabkan berhubungan bersama jantina. Macam tu lah. Tak tahu, kita tak nak cerita, aku tak nak cerita macam mana kan. Tapi macam tu lah apa yang aku faham. Disebabkan mereka sama jenis, menyebabkan mereka rasa macam aku nak cerita, nak suka siapa, nak ada perempuan. Aku kawan dengan lelaki ni, menyebabkan mereka ada satu hubungan lah. Macam tu. Faham? Okay, seterusnya dan itu juga sebab orang-orang yang lonely je ni, orang macam kita ni, single kan, single macam tu. So macam kita orang yang single macam kita yang rasa macam nakkan teman, tapi sebabkan kita punya confession tu di reject kan, menyebabkan kita rasa macam okay, perempuan ni tak suka aku. Mungkin aku punya pasangan aku dengan lelaki kan. Mungkin sebab tu juga menyebabkan berlakunya faktor yang menyebabkan berlakunya golongan LGBT ni. Seterusnya last sekali cara hidup. Macam aku cakap tadi, secularism, mengasingkan mengasingkan agama dengan kehidupan kan. Itu fahaman secularism yang kita faham. Untuk cara hidup ni, kebanyakan remaja sekarang lah mencari idola ataupun seseorang yang famous untuk jadikan dia punya ikutan dalam kehidupan. Contoh macam Harry Styles, BTS, apa lagi, macam-macam artis-artis lah, kebanyakan artis. So disebabkan oleh orang kata apa, pengaruh ataupun dia punya fahaman, pengaruh ataupun dia punya ikutan tu menyebabkan orang lebih, orang kata tu, terikut-ikut apa yang dia buat ni macam baik, apa yang dia buat ni betul, macam tu lah. So bila jadi macam tu, kebanyakan orang akan bersikap tidak rasional apabila sesuatu berlaku pada artis tersebut. Macam bila orang kutuk artis dia rasa tak hati, marah apa semua kan, dan itu lah yang tu dia rasa tak hati, menyebabkan dia punya fikiran tak waras dan menyebabkan benda yang teruk. Hello guys, nama aku Fatah. Okay, tadi korang ada dengar pasal LGBT sikit-sikit, dia punya makna dia apa semua tu kan. Okay, aku kat sini nak bagi korang clear lagi pasal LGBT ni. Aku nak cerita pasal hukum dia. Tapi sebelum aku masuk pasal hukum, aku nak intro sikit lah. Golongan LGBT ni dah lama lah wujud. Golongan macam ni dah wujud dari zaman Nabi Lut lagi. Cuma sekarang lagi parah. Zaman Nabi Lut dulu cuma ada golongan gay. Sekarang dah ada golongan lesbian, gay, bisexual, transseksual. Okay, dalam benda ni ada diriwayatkan dalam satu hadis. Maksudnya, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan pelakuan itu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Okay, tadi aku dah cerita pasal hukum LGBT dalam Islam. Sekarang aku nak cerita pasal hukuman LGBT dekat Malaysia. Korang ingat korang jadi golongan LGBT tu korang selamat ke? Kat Malaysia ni ada undang-undang tau. So korang kena ikut undang-undang. Kat Malaysia bagi golongan yang sama suka dekat satu jenis ni kan, macam lesbian dengan gay ni kan, diorang suka sangat kan, diorang boleh dikenakan hukuman
hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Lepas tu bagi golongan yang suka pakai songsang, macam lelaki pakai perempuan, pakai baju perempuan, perempuan pakai baju lelaki, macam golongan Mak Nyah dengan apa lagi satu tu? Mak Nyah dengan Pengkit tu, dia boleh dikenakan hukuman tapi atas kesalahan tidak sopan di tempat awam. Untuk pengetahuan korang, negara Malaysia ni dia tak ikut undang-undang negara penjajah tau, macam undang-undang negara British. Okay, ni sekadar pendapat aku je. Bagi aku golongan je ni kita patut bantras sehabis mungkin tau. Sebab golongan ni dia macam duri dalam daging tau dekat masyarakat kita. Masyarakat kita ni cuma ada dua jantina, lelaki dengan perempuan. Tiba-tiba ada satu ni sesat, tak tahu di mana entah dia datang. Dia masuk dalam masyarakat kita, dia duduk bising-bising nak sama kata nak dilayan macam golongan lain, buat pimpunan, buat tu, buat ni. Lepas tu benda je ni tak patut tau, sebab nanti dia akan jadi benda yang normal dekat masyarakat kita. Bila dah jadi normal, parah tau nak bendung benda ni. Contoh yang terdekat, 10 years challenge. Ada satu ni mula-mula lah, time dia kecil elok lelaki, bila dah besar kan tak tahu jadi perempuan. Benda macam ni boleh mengundang binasa lah dekat masyarakat dengan negara kita. Apabila kita tergolong dalam salah satu golongan ni, golongan LGBT ni, secara tak langsung kita telah melawan fitrah kita sebagai manusia. Melawan fitrah maksudnya melawan Tuhan secara tak langsung. Sebab tu hukum ni jatuh haram. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Faizal bin Zain Hisham. Hari ini saya nak terangkan kesan LGBT. So, kesan LGBT ni saya rumuskan kepada 3. Yang pertama, kepada individu. Yang kedua, kepada kekeluargaan. Dan yang ketiga, kepada masyarakat. So, pertama sekali, kesan kepada individu. So, kesan kepada individu ni boleh diterjemahkan dalam, maksudnya kebolehan atau kelebihan pada diri sendiri tidak akan diiktiraf. Seterusnya, aktiviti harian tidak dapat dilakukan dan tidak diterima masyarakat. Dan yang ketiga, paling obvious sekali adalah dia akan menyebabkan wabak penyakit kepada individu itu sendiri yang melakukan gejala LGBT. Contoh penyakit yang akan kita dapat apabila kita melakukan perkara LGBT ini ialah, yang pertama, kita akan mendapat AIDS. Yang kedua, HIV. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit kelamin, seperti yang penyakit-penyakit kelamin. Okey. Seterusnya adalah kesan kepada keluarga. Kesan kepada keluarga, yang pertama, keluarga akan merasa kecewa dari segi mental dan fizikal. Ibu bapa, adik-beradik dan saudara mara akan memandang serong. Yang kedua, keharmonian keluarga akan terganggu. Ya. Sebab kebanyakan umat Islam menolak gejala LGBT ini. Dan yang ketiga, nama baik keluarga dan maruah keluarga juga akan tercalar. Yalah. Saudara mara dan keluarga lain akan memandang tidak elok pada gejala ini. Dan yang terakhir, kesannya kepada masyarakat. So, bila suatu individu atau masyarakat itu terjebak dengan gejala LGBT, so dia akan menunjukkan masyarakat tersebut tidak bertamadun. Yalah, kita tahu LGBT ni dipandang serong oleh masyarakat.
khususnya kepada negara yang majoritinya Islam seperti Malaysia. Dan yang terakhir, dia akan memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Dengan LGBT ni, nilai-nilai murni ataupun sikap-sikap yang baik, moral, tidak akan dapat diterjemahkan apabila kita melakukan LGBT ini. Alright.